B19A0577. Saya akan menerangkan hasil kerja saya dalam subjek CMT 3162 sini di kerja kreatif. Pada tugas saya yang pertama, saya telah menghasilkan character sheet dan tugas saya yang kedua adalah infografik. Sebelum saya masuk lebih lanjut mengenai tugasan saya akan memberitahu mengenai kelas ini. Pada pendapat saya, seni di kerja kreatif adalah seni evolusi baru yang berkembang pada masa kini. Seni di kerja kreatif ialah seni yang dicipta dengan menggunakan komputer dalam bentuk digital. Seni digital ini menghasilkan sepenuhnya karya dalam komputer, seperti gambar yang diimbas atau dilukis menggunakan perisian grafik. Antara perisian yang popular seperti Photoshop, Adobe Illustrator, 3D, SMax, 3D, Unity Pro dan lain-lain. Antara contoh lain seni di kerja kreatif selain dari tugasan saya adalah seperti manipulasi gambar, seni fotografi, animasi dan lain-lain ini. Di akhir pembelajaran, apa yang saya dapat ialah saya akan menggunakan pengetahuan yang diperolehi dari kelas ini untuk menyiapkan tugasan yang diberi. Seterusnya, saya juga menyiapkan tugasan dengan penghasilan vektor dan infografik. Subjek ini membantu saya untuk membina dan mengembangkan idea saya untuk menjadi seorang yang lebih kreatif. Saya akan meneruskan perbincangan ini dengan menceritakan tentang tugasan yang pertama dalam subjek ini. Saya telah menghasilkan satu character sheet yang diberi nama Hamina Mashiro Ramen. Saya akan bercerita ringkas mengenai karakter yang saya hasilkan. Character sheet yang saya hasilkan bernama Hamina Mashiro Ramen. Hamina Mashiro Ramen merupakan hero di dalam sebuah animasi cerita yang ditayangkan bertajuk Squad Skyner of the World. Hero ini merupakan hero keempat yang dijumpai di Tokyo. Mashiro Ramen merupakan perwira yang pantang menyerah dan sukar dikesan. Hal ini kerana Mashiro Ramen sangat bergerak pantas dan terbang. Mashiro Ramen mencipta topi mangkuk besi sebagai senjata yang unik untuk diterbangkan dengan kelajuan yang tidak dapat dipintas oleh musuh. Dia dikenali sebagai Mashiro Ramen kerana menyukai makanan ramen. Antara alatan yang digunakan oleh Mashiro ialah pedang, topi besi, kasut kayu dan tali. Perwatakan Mashiro adalah seorang yang suka ketawa, gembira dan nampak seperti kanak-kanak disebabkan saiz badan dia yang rendah. Sumber inspirasi atau ilham yang saya perolehi daripada permainan game Mobile Legends iaitu Phoenix Gate Skylark. Watak saya mempunyai ciri yang sama dengan Skylark yang merupakan hero assistant. Skylark mempunyai topi yang menarik di atas kepalanya. Selain itu, dia juga menggunakan tali yang panjang untuk dilemparkan ke tebing, membuatkannya ia terbang. Akhir sekali, senjata dan hiasan yang digunakan oleh animasi ini memiliki kesamaan dengan karakter saya. Antara elemen grafik yang ada dalam tugasan saya adalah warna. Saya menggunakan warna yang menarik, cerah dan sesuai dengan karakter watak Mashiro. Warna juga akan menghujukkan mood agar kelihatan natural dan hidup. Selain itu, saya juga menggunakan bentuk untuk memaparkan wajah karakter saya. Garisan yang saya gunakan dapat menghasilkan outline yang tebal atau halus. Outline ini akan mempengaruhi lukisan saya sama ada dari segi jauh ataupun dekat. Ia akan memberi tumpuan kepada audiens. Sebagai contoh, garisan beralun seperti rambut ataupun kain. Dalam character sheet 2, saya menggunakan ruang kerana dapat membahagikan jarak watak dengan font di dalam character sheet. Jika dapat dilihat, di atas merupakan proses awal lakaran saya. Sketch ini menunjukkan kepelbagaian posisi badan yang sesuai dari pelbagai pandangan. Dalam tugas saya yang kedua iaitu penghasilan infografik. Dalam penghasilan infografik ini, saya telah menekankan elemen reka bentuk seperti garisan, warna, bentuk dan nilai. Garisan ialah cantuman dari satu titik ke titik yang lain. Garisan akan mencipta ruang jalinan bentuk agar menimbulkan gambaran grafik ataupun pergerakan.
Seterusnya ialah elemen rupa. Elemen rupa kebanyakan saya membuat bentuk ataupun rupa geometri yang mempunyai sudut. Selain itu, rupa juga akan membezakan ruang di sekeliling yang bersifat 2D. Bentuk adalah lanjutan daripada pemahaman rupa bentuk yang mempunyai keluasan ketinggian dan biasanya bentuk mempunyai lebih dari satu permukaan dari gabungan rupa. Ruang di dalam infografik saya mewujudkan kekuatan gubahan warna, jalinan rupa dan bentuk. Rupa merupakan kawasan yang dikelilingi oleh garisan. Antara elemen yang terakhir yang saya gunakan adalah nilai. Nilai merupakan istilah yang digunakan dalam mengukur terang kegelap dalam suatu reka bentuk. Sebagai contoh, kontras antara hitam dan putih bagi menghasilkan warna gradien cerah ke gelap. Seterusnya, prinsip reka bentuk infografik saya ada 7 jenis. Yang pertama adalah keseimbangan. Infografik saya mempunyai imbangan simetri di mana di bahagian kiri dan kanan mempunyai bentuk yang sama. Tajuk di atas membahagikan bahagian menjadi sama rata. Prinsip yang seterusnya adalah pengulangan. Infografik saya telah menggunakan konsep corak dan bentuk yang sentiasa berulang-ulang. Seterusnya ialah kepelbagaian. Kepelbagaian dapat dihasilkan melalui penggunaan unsur seni seperti garisan, rupa, warna yang pelbagai. Seterusnya ialah penegasan. Penegasan yang ada dalam infografik saya akan memberikan tumpuan untuk menarik perhatian audiens. Selain itu, prinsip yang digunakan adalah harmoni. Harmoni yang dapat ditunjukkan apabila mewujudkan susunan atau ulangan yang dapat menarik perhatian audiens. Penggunaan imej dapat menimbulkan kesan yang lebih harmoni dan menarik. Tujuan penggunaan harmoni dalam karya saya adalah untuk menarik perhatian serta menimbulkan nilai-nilai estetika. Akhir sekali ialah komposisi dalam reka bentuk grafik. Komposisi mengambil kira aspek-aspek prinsip rekaan seperti imbangan bagi menghasilkan karya grafik yang menarik. Seterusnya, komposisi juga merupakan suatu kandungan dan konteks rekaan grafik dapat dinyatakan dengan jelas sebagai satu komunikasi visual. Saya akan berkongsi mengenai cara penghasilan tugasan saya. Yang pertama adalah saya memilih tajuk yang sesuai. Tajuk yang saya pilih adalah tajuk pakaian tradisional Cina. Seterusnya, saya telah mencari maklumat di internet dan majalah. Langkah yang ketiga adalah saya telah membuat pemilihan layout dan penggunaan warna yang sesuai dalam infografik saya. Di dalam infografik saya terdapat 3 bahagian kandungan yang daripada permulaan, pertengahan dan pengakhiran. Selepas itu, saya telah menggunakan 5 jenis warna sahaja. Setelah siap semuanya, langkah yang kelima adalah saya telah membuat pelakaran awal mengenai infografik saya tentang kedudukan maklumat tersebut. Akhir sekali, saya akan menghasilkan infografik tersebut menggunakan perincian Adobe Illustrator. Saya telah menggunakan beberapa perincian dan alatan yang digunakan untuk menyiapkan tugasan saya. Kedua-dua tugasan ini saya telah menggunakan perincian Adobe Illustrator, Photoshop dan Studio Paint. Manakala alatan yang saya gunakan untuk melukis adalah saya menggunakan Fusion Canvas 30. Sekian, terima kasih.